Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya muliakan guru-guru, kawan-kawan dan para pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Ahlan wa sahlan, ucapan diberi. Tenangkan diri, berikan tumpuan. Dengarkan pula cerita ini. Kisah Ashabul Kahfi 7 figura yang beriman. Kawan-kawan, dikisahkan pada suatu hari, seluruh kaum di dalam bandar berkumpul untuk menyambut perayaan. Ketika itulah para pemuda Ashabul Kahfi menyaksikan sendiri perbuatan syirik kaum mereka. Lalu dengan ilham daripada Allah, mereka mengambil keputusan untuk mengasing diri daripada kaum mereka di salah satu gua di pergunungan. Lantas mereka memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat ke atas mereka di dalam gua itu. Doa mereka ini tercatat di surah Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Kawan-kawan, tindakan yang diambil oleh pemuda-pemuda itu sebenarnya amat tepat pada masanya. Demi Tuhan yang Esa, mereka sanggup meninggalkan tanah air, keluarga dan harta yang dimiliki. Bagi mereka, biarlah menempuh kepayahan dahulu sebelum beroleh kesenangan abadi di akhirat kelak. Kawan-kawan, dengan izin Allah, akhirnya mereka sampai ke gua. Bersama mereka terdapat seekor anjing yang setia duduk di pintu gua dengan menghulurkan kedua-dua kakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian telah menidurkan para pemuda dan anjing tersebut selama 309 tahun. Apa? 309 tahun? Ya kawan-kawan, mereka tidur dengan hanya menutup sebelah mata dan membuka sebelah mata lagi untuk terus menerima bekalan oksigen. Allah juga telah membolak-balikkan jasad mereka ke sebelah kanan dan kiri supaya aliran darah terus mengalir seperti normal dan jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a kulillahu a'lamu bima labisu. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua. Kawan-kawan, tentu hairan bagaimana ianya boleh berlaku, bukan? Sebenarnya tak ada apa yang mustahil bagi Allah. Cuba kita ingat semula peristiwa bencana tsunami yang berlaku di Aceh beberapa tahun lalu. Dikatakan semua bangunan dan harta benda musnah. Namun yang ajaibnya, masjid dan masyaf Al-Quran yang ada di sana terselamat daripada kemusnahan. Sedangkan kawasan di sekitarnya pula rosak binasa. Subhanallah. Kawan-kawan, sesedanya daripada tidur, mereka semua tertanya-tanya tentang tempoh masa mereka tertidur. Berapa lamanya agaknya kita tidur ya? Mungkin sehari atau setengah hari kot. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, Tuhanmu lebih mengetahui beberapa lama kita tinggal di sini. Setelah itu, mereka menyuruh salah seorang daripada mereka untuk membeli makanan. Namun, mereka berpesan kepadanya, Kau kenalah berlemah lembut, jangan sampai tercerita tentang rahsia kita tau. Lalu keluarlah pemuda itu untuk membeli makanan. Kawan-kawan, lihatlah begitu utuh sekali pemuda Al-Kahfi mempertahankan akidah mereka. Mereka begitu bimbang akan dipaksa bersyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan dan kawan,
Dengan kehendak Allah, rahsia mereka telah terbongkar. Bukankah itu mata wang lama? Ujar seseorang ketika pemuda itu membeli makanan. Pemuda itu amat terkejut dengan apa yang didengarnya. Barulah dia sedar bahawa zaman telah berlalu beberapa kurun. Pemuda itu kemudian dia telah dibawa menghadap pemerintah pada ketika itu. Lantas demi melihat kebenaran, pemerintah dan kaumnya berangkat ke gua untuk melihat keadaan para penghuni gua yang beriman. Akhirnya, para pemuda Al-Kahfi bertemu dengan pemerintah dan menceritakan kisah mereka. Selepas itu, mereka kembali berehat dan ketika itulah Allah mematikan mereka. Setelah itu, pemerintah dalam kalangan tersebut telah mengambil keputusan untuk membina masjid di sisi gua tersebut. Lihatlah kawan-kawan, sekarang ini ramai umat Islam yang tidak mengamalkan sikap berhati-hati dalam menyelidik kebenaran. Mereka suka menyebarkan berita yang kurang pasti di laman sosial. Alangkah seronoknya sekiranya kita semua dapat mencontohi sikap kaum dan pemimpin dalam kisah Ashabul Kahfi yang terlebih dahulu menyelidik kebenaran serta segera beriman dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam daripada saya, terimalah serangkap pantun. Ashabul Kahfi pemuda beriman, demi akidah nyawa dipertaruhkan. Ayolah kawan ambil teladan. Itulah contoh mukmin pilihan. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.